Seorang pengacara majlis atau MC, Master of Ceremony, memainkan peranan yang sangat penting dalam mengendalikan sesuatu acara atau majlis resmi maupun tidak resmi. Sememangnya bukan mudah untuk menjadi seorang pengacara majlis. Ianya memerlukan pengalaman, daya kreativiti serta kebolehan untuk bertutur dengan lancar dan berkesan. Buat julung-julung kalinya, Biro Pendidikan Majlis Perundingan Kampung Menengah telah menganjurkan bengkel pengecaraan yang menghususkan kepada ahli-ahli jawatankuasa Majlis Perundingan Kampung di daerah ini. Ia antara lain bertujuan untuk memenuhi keperluan semasa dalam mempermudahkan pengendalian setiap acara yang diadakan sama ada di peringkat kampung maupun ke peringkat yang lebih profesional. Bengkel diadakan di Balai Raya Kampung Menengah. Di sepanjang bengkel, para peserta telah mendengarkan taklimat dan mengikuti sesi praktikal yang disampaikan oleh Dayang Hajah Hajidah binti Haji Abdul Wahab, Pegawai Pelajaran di Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam selaku tenaga pengajar. Sebagai seorang pengemudi acara haruslah melengkapkan diri dengan pelbagai persiapan dari segi mental dan fizikal, memahami protokol dan etika dalam pengecaraan, memahami kredibiliti seorang pengecara dan mempersiapkan tugasan sebelum mengecarakan sesuatu majlis formal maupun yang semi formal. Ini adalah merupakan satu aktiviti yang baik yang mana boleh memberikan pengalaman terutama kepada diri saya sendiri. Dengan adanya bengkel ini boleh membuatkan lebih confident maybe and boleh membawa kepada berguna kepada sendiri juga. Ya, ini adalah memang kali pertama saya mengikuti kali menjadi jurucakap. Memanglah nervous lah, macam tani nak tahu macam mana ni, macam mana kan buat siapa yang patut dia tapi sudah kami mengikuti bengkel pengacaraan ni, dapatlah ilmu untuk mengacara tu. Macam contohnya tani mesti berurusan sama PRO dalam Meja 1, dan tani juga dalam ni dapat mengajar kami supaya macam jangan takut, macam mana cara mengatasi masalah-masalah ketakutan itulah. Jadi memang baguslah dengan adanya bengkel pengacaraan ini, lebih mudah kami untuk mendapat supaya mengacara itu lebih baiklah, buat yang lebih terbaiklah. Jadi kepada mereka belum lagi pernah mengikuti kursus ini, memang haruslah mereka mengikuti ya. Mana tahu dalam satu menjadi satu, kalau sekiranya kadang-kadang ada pengacara itu dia dapat datang. Jadi dengan tani yang pernah mengikuti bengkel pengacara ini, tani dapat mengganti orang itu. Tani tahu macam mana cara-cara untuk menjadi seorang pengacara itu. Dengannya ada bengkel ini semacam dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang pengacaraan ini, dan bolehlah meneruskan dalam bidang ini. Kerana ada bengkel ini semua, kerana ada bengkel ini kita dapat pengalaman yang baru dalam dari segi cara percakapan, lontaran, penyampaiannya dan sebutan. Selain itu juga kita ni indah malu berhadapan dengan orang ramai, macam mana cara percakapan yang betul, sebutannya, ejaan yang betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi antara peserta yang mengikuti bengkel juruacara ni, apa perasaan yang sendiri dengan bengkel yang diadakan? Perasaan gembira. Banyak manfaat yang didapati dari bengkel ini. Okay, at least dalam persediaan akan datang jadi juru acara di jabatan ataupun di mana-mana tempat yang dijemput kan. Okay, dapat membuat persiapan yang lebih baik daripada dan rapi daripada dulu. Okay, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan ribuan penghargaan kepada pihak penganjur, tenaga pengajar
dan semua agensi yang terlibat di dalam menjayakan bengkel pengacaraan pada hari ini yang mana telah diadakan selama 3 hari berturut-turut. Okey. Dan harapan seperti biasa, kalau ada lagi bengkel yang macam ni kami mau ikut. Bagi pendapatku, bengkel pengacaraan ini bagi kami macam pengalaman yang baru, bagi kami mempelajari macam mana cara-cara jadi pengacara tu kan. Sebab sikit bagi kami pengalaman yang sangat berguna macam itulah. Rasanya ni orangnya senang jadi pengacara ni, tapi bagiku sendiri aku mengalami indah sadang lah, macam tadi pun paksa cari macam cari ilmu, cari bahan, catakan apa yang dicakapkan macam itulah. Bengkel 3 hari ini berakhir dengan majlis penutup yang dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Ketua Kampung Menengah, Meja Besara Ampuan Husin bin Ampuan Matahir selaku pengerusi Majlis Perundingan Kampung Menengah. Sekali kita dapat peluang untuk menghadiri kursus yang sebegini rupa. Kalau ada pun yang kata ni kursus satu hanyalah berdasarkan daripada pengalaman juru acara ini, juru acara 1, 2, 3 dan 4. Jadinya telah saya rasa ahli-ahli kursus sangat bertuah kerana mereka telah mendapat bimbingan daripada tenaga pengajar ataupun pensarah yang betul-betul mahir dalam bidang ini. Dari itu saya minta nanti ahli-ahli kursus akan dapat menunjukkan dan mengamalkan apa jua yang telah dipelajari di dalam kursus yang begini singkat. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan penghargaan daripada wakil peserta Dayang Faizah Nur Hayati binti Haji Mat Zain, diikuti dengan ucapan balas daripada tenaga pengajar Dayang Hajah Hajidah binti Haji Abdul Wahab, pegawai pelajaran di Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Saya wakil peserta ingin mengucapkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, tenaga pengajar serta kepada semua yang telah menjayakan bengkel pengacaraan pada hari ini. Selain daripada tips-tips yang diberikan, mereka juga telah diberikan latihan-latihan seperti latihan-latihan solo, latihan spontan. Contohnya, mereka diberikan masa 1 minit untuk bercakap di depan tanpa mengetahui apa topik yang akan mereka cakapkan. Itu merupakan satu cabaran. Kalau kata ni biasanya seminit itu sekejap nganya. Tapi apabila disuruh bercakap di depan khalayak, seminit itu terasa bukan lagi sejam. Menurut pengalaman anda, pengalaman para peserta, batas Cikgu Jedahnya seminit itu lambat. Padahal seminit ngaya. Majlis turut diserikan dengan beberapa buah persembahan daripada para peserta. Panjang cerita Nabi. Wajah Muhammad itu mengajuk kepada bapaknya. Iakah ia membawa hati ke kerajaan di luar daerah. Setelah kacik meninggal, ada terjual barang-barang dan barang ibu. Masuk kacik turun. Apakah kita cakapkan? Begitu saja ibu itu rindukan dia. Bapak hantar lagi. Bertono putranya telah gugur sebagai pahlawan 6 tahun yang lalu di Kerawang. Mas berada di sana waktu itu? Carilah keterangan ke markas pusat tertentu. Pakailah sebagai kenangan pada Masmu Martono. Tapi buat kau sendiri, cuaca gelap semakin redup. Masakan boleh kembali terang. Puji bahasa amanah hidup, barulah kekal dihormati orang. Orang lain memacu kuda, kuda dipacu dipegang tali. Buat baik berpada-pada, buat jahat ramai sekali. Menghiburkan aku dengan senyuman itu. Terima kasih sahabat. Aku begitu bersyukur kerana engkau adalah sahabatku. Bersama-sama kita lalui jenai kepayahan. Bersama-sama. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada seramai 15 orang peserta yang mewakili Majlis Perundingan Kampung masing-masing
yang disampaikan oleh tetamu kehormat majlis Awang Suara Fazali bin Haji Yusof, penolong pegawai daerah Temburong. Alhamdulillah, apabila saya dihubungi daripada pihak MPK Kampung Menengah untuk menganjurkan bengkel pengacaraan ini, pertama-tama yang saya rasa saya merasa berbangga kerana ternyata belia-belia kita pada masa ini di manapun juga sangat berminat dengan dunia pengacaraan dan tidak seperti dulu. Kalau dulu mereka hanya memikirkan pengacaraan ataupun yang menjadi juruulas ataupun pembaca berita sahaja yang boleh menjadi juru acara. Tetapi sekarang pemberigaan daripada khalayak lebih telah meluas kepada mereka dan mereka telah mula merasa tertarik dengan dunia pengacaraan dan ingin mencoba macam mana ataupun bagaimana cara yang betul untuk menjadi seorang pengacara. Okey, apa yang perlu ada di dalam diri setiap pengacara? Pertama, mereka haruslah mempunyai suara yang bagus. Suara yang lantang yang boleh dilontarkan dengan baik, itu yang terpenting. Dan selain daripada itu juga setiap pengacara haruslah mempunyai kalau tidak banyak pun harus mempunyai sedikit pengalaman mengenai dengan ilmu pengucapan awam. Artinya public speaking. Setidaknya mereka boleh berkomunikasi di depan khalayak ramai. Gitu. Dan selain daripada itu juga sebagai seorang juru acara, mereka juga harus mempunyai rupa paras yang tenang dan kelihatan jujur. Of course lah, dengan kecantikan itu satu bonus. Tapi setidak-tidaknya pun seorang juru acara harus mempunyai paras rupa yang tenang. Okey, alhamdulillah dengan adanya bengkel pengacaraan ini, apa yang menjadi harapan saya agar para ahli ataupun para peserta akan dapat menggunakan ilmu yang telah diberikan walaupun sedikit, kerana saya sendiri terus terang masih lagi belajar. Tapi bagi orang-orang yang terlibat di dalam dunia pengacaraan, semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita terima. Dan begitu jugalah harapan saya kepada para peserta, dengan adanya ilmu yang diterima ini akan dapat dipergunakan dengan sebaiknya dan sebolehnya disebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Jangan hanya digunakan untuk diri sendiri saja. Thank you.